Lelaki ini terjumpa orang tertanam dalam salji. Semasa melakukan aktiviti meluncur ais, Francis ternampak kelibat merah di pandangan sisi matanya. Dia cuba untuk mendekatinya dan mendapat tahu bahawa itu adalah papan luncur yang terbiar dan ini bukanlah petanda yang baik. Francis cepat-cepat bertindak menggali sekeliling pokok yang amat berbahaya itu. Kemudiannya, dia mendapati ada petanda seseorang yang masih bergerak di bawah salji. Francis menggali dengan lebih cepat ke arah muka lelaki tersebut dan menarik keluar salji, membuat satu lubang kecil di persekitaran mulut lelaki itu. You alright? Francis kemudiannya menggali keluar lelaki tersebut dari timbunan untuk menyelamatkan nyawanya. Jika Francis tidak terpandang ke arah kelibat merah tersebut, mungkin dia tidak akan pernah jumpa lelaki ini terperangkap di bawah salji. Oh shit. You alright? Rumah ini terbakar kerana Tang Long. Dua lelaki ini kelihatan gembira melepaskan Tang Long semasa menyambut hari perayaan di tepi rumahnya. Pada awalnya Tang Long-nya naik dengan sempurna ke udara, tetapi tiba-tiba saja Tang Long-nya ditiup angin menuju ke arah rumahnya dan kemudiannya tersangkut di bumbung rumahnya. Setelah beberapa minit kemudian, lihatlah ini. Habis rumahnya rentung dek kerana api Tang Long tadi merebak. Benarlah peribahasa pernah berkata, kecil api menjadi kawan, besar ia menjadi lawan. Bagaimana pula pendapat anda? Cuba komen di bawah. Lelaki ini diserang hantu air. Semasa lelaki ini berkayak di sungai, tiba-tiba sahaja ternampak sesuatu berenang di bawah kayaknya dan kemudiannya inilah yang terjadi. Ini bukanlah fenomena alam ataupun mistik. Ia dikatakan antara perbuatan haiwan bernama manatee. Rupa bentuk manatee ini seperti dugong. Yang membezakannya adalah bentuk ekornya. Dugong pula memiliki permukaan badan yang kasar, manakala manatee ini berbadan licin. Manatee ini selalunya berenang secara agresif seperti ini dan secara berkumpulan. Haiwan ini tidaklah berbahaya kepada manusia kerana ianya merupakan haiwan herbivore. Apa pula pendapat anda terhadap video ini? Cuba komen di bawah. Inilah pulau yang paling berbahaya di dunia. Ini ialah Pulau Sentinel yang berada di Lautan Hindi, India. Keluasan pulau ini ialah 60 km persegi. Pulau ini dihuni oleh segolongan etnik dari India dan mereka hanya hidup di dunia mereka sendiri tanpa mengetahui apa yang berlaku di dunia luar. Tiada siapa yang faham bahasa yang digunakan oleh mereka dan ini menyukarkan untuk berinteraksi dengan mereka. Mereka sangatlah berbahaya kerana memiliki senjata yang beracun dan tidak mengundang orang luar untuk singgah di pulau mereka. Pada November 2018, John Allen, pelancong dari Amerika, cuba untuk pergi ke pulau tersebut secara haram dengan bantuan bot kecil dari penduduk India untuk 24 jam. Keesokan harinya, bot datang untuk menjemputnya tetapi dia tidak munculkan diri sehinggalah sekarang. Dia dipercayai telah terbunuh di pulau tersebut dan tiada siapa yang berani untuk pergi mencarinya. Lelaki ini hampir terhempas hanya beberapa saat saja lagi. Lelaki ini hampir terhempas setelah payung terjunnya kelihatan tersimpul semasa melakukan penerjunan udara. Jarak kian mendekat, kelihatan agak mustahil untuk dia membaiki tali payung terjun itu. Beberapa saat saja lagi untuk terhempas. Pilihan terakhirnya ialah dengan membuka payung terjun kecemasan. Mujurlah dia berjaya membuka payung terjun kecemasan ini dengan jarak yang cukup dekat dan dapat mengelak dari tersimpul dengan payung terjun pertamanya. Bagaimana pula pendapat anda? Oh my god. Lelaki ini cuba melarikan diri dari celahan ruangan kecil. Leonid Grazer berusia 18 tahun. Pada Disember 2019, dia cuba melarikan diri dari sidang Mahkamah Tinggi Distrik Shcherbinski di Moskow, Rusia atas tuduhan membunuh saudara kandungnya sendiri. Pada awalnya, lelaki ini cuba lari dengan menyelit dari lubang kecil ini tetapi cubaannya digagalkan oleh anggota petugas. Setelah dia diberi teguran, bukannya sikapnya menjadi lebih elok. Tengoklah ini. Bahkan tindakannya semakin mengganas. Kali ini, dia cuba bertindak untuk keluar dari lubang atas pula dan kemudiannya, dia memasuki ke ruangan atas siling bumbung. Situasi ini semakin menjadi huru-hara bila dia bergelut untuk lepaskan diri apabila ditarik oleh beberapa anggota petugas yang melihat kejadian tersebut. Akibat kejadian itu, dia mengalami luka ringan di bahagian kepala tetapi masih lagi mampu tersenyum sinis kepada petugas tersebut. Bagaimana pendapat anda? Cuba komen di bawah. Polis ini salah tangkap orang. Pada awalnya, dua anggota polis ini datang dan menyangkakan lelaki ini adalah suspek yang dicari selama ini dan memberitahu bahawa dia di bawah tahanan. Apabila ditanya kenapa, polis tersebut berdiam diri sahaja dan terus memegangnya dengan kuat. Lelaki ini menafikan bahawa dia bukanlah suspek yang dicari. Kejadian semakin tegang apabila mereka bergelut satu sama lain dan lelaki ini kemudiannya digari. Lelaki ini terpaksa membongkarkan identiti dirinya. Dia menyuruh anggota polis tersebut menyemak ID di dalam poketnya dan inilah yang terjadi. Sebenarnya, lelaki ini adalah FBI yang melakukan penyamaran di lokasi tersebut untuk mengumpul data tentang kes suspek yang dicari. Kesemua anggota
promoter di lokasi termasuklah supervisor diambil kad ID-nya oleh FBI tersebut. FBI tersebut membuat laporan ke atas mereka kerana bersikap tidak profesional dalam mengendalikan kes. Bagaimana pendapat anda? Cuba komen di bawah. Lelaki ini terperangkap di bawah lapisan ais. Pada awalnya, lelaki ini ingin mencuba keupayaan dirinya untuk berenang di bawah lapisan ais yang mempunyai suhu di bawah tahap beku. Jadi dia membuatkan 2 lubang untuk berenang di bawahnya dari poin A ke poin B. Awalnya, renangan dia berjalan dalam keadaan baik-baik saja dan hampir saja nak tembus di lubang poin B. Tetapi tengoklah ini. Tiba-tiba saja, dia seolah-olah hilang arah dan berputar-putar mencari lubang satu lagi. Walaupun rakannya sudah mengarahkan jalan kepadanya, tetapi tetap saja dia tidak nampak lubang tersebut. Dek kerana panik, rakan-rakannya cuba untuk pecahkan lapisan ais itu dengan membuat hentakan sekuat hati, tetapi tidak membawa apa-apa hasil. Lelaki ini kemudiannya mendapatkan tali yang diikat pada badannya dan memilih untuk berenang kembali ke lubang asal. Mujurlah lelaki ini menemui tali tersebut. Kalau tak, macam manalah nasib dia kan? Bagaimana pendapat anda? Cuba komen di bawah. Wanita ini gegar bewok. Pada 7 Ogos 2018, Taylor Smith menolak sahabatnya Jordan Elgelston dari atas jabatan Moulton Falls Regent Park, Washington. Jordan terjatuh dari ketinggian 60 kaki dan mengakibatkan 6 tulang rusuknya patah, paru-parunya bocor akibat tertusuk dan ada gelombang udara di dadanya. Dia sempat mendapat rawatan insentif di hospital sebelum akhirnya menuntut Smith di pengadilan. Smith mengakui kesalahannya menolak Jordan kerana ingin kawannya mengatasi rasa takut dan sama sekali tidak berniat untuk melukainya. Dia juga menyesal dan harus menjalani hukumannya di penjara selama 2 hari serta tambahan 38 hari untuk kerja kebajikan masyarakat. Apa pengajaran yang anda dapat dari video ini? Cuba komen di bawah. Ready? Budak ini peran seluruh penduduk kampung. 4 budak lelaki dikatakan berenang di sebuah sungai. Seorang daripadanya merasa lapar perut dan pulang ke rumah tanpa memberitahu rakan-rakannya yang lain. Rakannya yang lain menyadari kehilangannya, terus melaporkan kepada orang kampung bahawa satu rakannya telah hilang tenggelam. Kemudiannya, orang kampung menghubungi pasukan unit keselamatan untuk membuat pencarian. Padahal, budak lelaki ini sudah kembali ke sungai dan khusyuk menonton misi pencarian itu. Dia sendiri pun tak tahu orang ramai tengah mencari dia. Dalam keributan ramai, dia sama sekali tidak disedari oleh unit keselamatan dan penduduk, sehinggalah pasukan keselamatan sedar bahawa dia telah terkena prank oleh budak lelaki itu. Bagaimana pendapat anda? Cuba komen di bawah. Belum sempat pakai, keretanya sudah jahanam. Lelaki ini baru saja membeli kereta Audi baru. Kerana teruja dengan kereta barunya, dia merakam video ketibaan keretanya yang dihantar ke rumah dari tingkat atas. Pada awalnya, penghantar kereta ini menurunkan keretanya dengan berhati-hati dari truk tersebut. Tetapi semasa hendak masuk ke ruang halaman rumah pelanggannya, tiba-tiba sahaja sebuah motor dari belakang datang dengan laju dan melanggar kereta tersebut. Adakah anda merasa ini salah motosikal yang membawa laju ataupun penghantar kereta ini yang tidak berwaspada? Bagaimana pendapat anda? Cuba komen di bawah. Lelaki ini membina negaranya sendiri. Inilah perbuatan yang tidak bermoral yang merosakkan alam sekitar. Awalnya pantai ini kelihatan cantik dan indah sahaja. Kemudian mereka mengambil keputusan untuk menggali pasir yang berada di antara pantai dan sungai untuk dijadikan tempat mereka untuk meluncur air. Bermula dengan aliran kecil sahaja, semakin lama ianya membesar dan terus membesar sehinggalah jadi seperti ini. Air mula mengalir deras dari sungai ke dalam laut sehinggalah ianya membahagikan kepada 2 daratan. Daripada pantai yang indah, kini sudah pembentukan menjadi tempat yang paling menyeramkan. Bagaimana pendapat anda? Cuba komen di bawah.